Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercerita berkenaan tentang teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup. Apabila bercakap berkenaan tentang teknologi hijau ini, ia merupakan suatu inovasi ataupun suatu bentuk teknologi yang digunakan untuk meminimalkan impak kepada persekitaran dan juga alam sekitar. Sebabkan itu ia dinamakan sebagai teknologi hijau. Jadi pada ketika ini bersama dengan saya, ahli-ahli fakulti dari program sains gunaan UiTM Shah Alam untuk bercakap berkenaan tentang bagaimana teknologi hijau ini meningkatkan kualiti hidup dan juga meminimalkan impak kepada alam sekitar serta memberikan impak yang positif kepada kehidupan manusia. Bersama dengan saya adalah Dr. Falah Abu, Ketua Program Ekoteknologi Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam, dan juga Dr. Siti Hasnah Kamarudin, Pensyarah Kanan Program Ekoteknologi juga di fakulti yang sama dari UiTM Shah Alam. Apa khabar selamat pagi, Doktor? Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah ada beberapa bahan yang dibawakan bersama dengan saya pada ketika ini dan juga pengiktirafan yang telah pun diterima oleh pihak fakulti dan juga pihak doktor sendiri. Dr. Falah, kita mulakan terlebih dahulu ya, penjelasan lanjut berkenaan teknologi hijau ini. Mungkin masih ada yang baru mendengar ataupun masih belum kenal rapat tentang teknologi hijau ini. Jadi secara asasnya apa sebenarnya teknologi hijau dalam kehidupan manusia ini? Okey, terima kasih Encik Ismail. Okey, pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami berdua untuk memberi sedikit penjelasanlah kepada masyarakat umum berkenaan dengan teknologi hijau ini. Jadi pada asasnya kami ingin menerangkan sedikit berkenaan dengan inovasi teknologi hijau ataupun inovasi eco. Jadi ia adalah berkaitan aktiviti bagi pengurangan impak kepada alam sekitar tapi dari sisi ekonomi. Jadi para penyelidik telah mengklasifikasikan ia sebagai dua pendekatan utama, iaitu daripada inovasi produk hijau dan yang kedua inovasi proses hijau lah. Jadi apa itu inovasi produk hijau? Ia adalah berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan biodegradasi ataupun bahan yang tidak memberikan kesan yang banyak kepada alam sekitar. Okey, saya beri contoh adalah berkenaan dengan indoor pollution. Okey. Jadi kita ada produk-produk daripada papan sepai ataupun particle board. So dia ada potensi untuk mengeluarkan formaldehyde yang boleh memberi kesan kepada orang yang mempunyai penyakit asma contohnya. Okey. Dan yang contoh kedua, inovasi proses hijau yang biasa kita dengar adalah tenaga hijau. Okey, ia fokus kepada energy consumption dan energy effectiveness. Dan saya ingin fokuskan adalah kepada perkara aktiviti yang meminimumkan sisa alam sekitar. Okey. Contoh yang saya boleh berikan adalah satu ink deficiency, di mana proses ini biasanya kita naskah-naskah Al-Quran ataupun yang berkaitan dengan buku-buku agama ni kita akan bakarlah. Jadi ink deficiency ni dia akan melarutkan ink tersebut. Jadi proses ini tanpa melalui proses pembakaran dan boleh meminimumkan aktiviti yang mencemarkan alam sekitar. Kebiasaannya kalau kita kaitkan teknologi hijau ini mungkin dengan pembaharuan teknologi yang besar seperti electric car ataupun bangunan hijau. Jadi itu mungkin berskala besar ataupun berskala industri. Cuma mungkin kita tidak sedar teknologi hijau ini hadir dalam pelbagai bentuk. Malah sekecil-kecil teknologi itu pun boleh dihasilkan. Dr. Siti, mungkin persoalan berkenaan bagaimana sebenarnya teknologi hijau ini boleh membantu memberikan kehidupan yang berkualiti kepada manusia dan mungkin kebergantungan kepada teknologi hijau itu pada masa-masa yang mendatang. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Ismail atas soalan yang diberikan. Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh rakan saya sebentar tadi, Dr. Falah ada menjelaskan tentang konsep teknologi hijau. Sebenarnya kalau kita tengok balik, konsep teknologi hijau ini sebenarnya merujuk kepada dua, iaitu proses hijau dan juga produk hijau. Dan sebenarnya konsep teknologi hijau ini sebenarnya dapat membantu untuk meningkatkan kualiti hidup melalui pembangunan produk, pembangunan peralatan dan juga pembangunan sistem. Dan semestinya dia dapat mengatasi masalah isu sosio-saintifik. Kalau layman term ni kita panggil sebagai masalah pencemaran lah, sebab kita ada masalah pencemaran air, pencemaran udara, dan itu kita katakan kalau semua masalah pencemaran air, pencemaran udara ni dapat diatasi,
pastilah kita dapat meningkatkan kualiti hidup melalui penggunaan produk, peralatan dan sistem tadi untuk memelihara alam sekitar kita. Dan untuk pengetahuan para penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, sebenarnya data daripada Suruhanjaya Tenaga ada menyatakan Malaysia ni bergantung kepada sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui dengan tenaga hidroelektrik dan hydropower menjadi satu-satunya sumber tenaga sehingga tahun 2011. Dan sehingga sekarang sebenarnya negara yang kita cintai dan duduki ini, Malaysia ni masih bergantung kepada tenaga konvensional dengan hanya 3.9% penggunaan kepada tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya sangat sikitlah kalau kita katakan. Jadi Malaysia ni banyak bergantung kepada sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui. That's why lah konsep teknologi hijau ni amat penting untuk membantu untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Maksudnya kita tak nak kan tenaga yang tak boleh diperbaharui ni pupus dan habis. Jadi kita kena kurangkan penggunaan tenaga dan seterusnya dapat orang kata mengurangkan sisa dan pencemaran dan dapat kita pelihara alam sekitar kita ini. Dan konsep teknologi hijau ni sangat selari dan orang kata bertepatanlah dengan pembangunan lestari. Kalau kita katakan pembangunan lestari ni sebenarnya sesebuah negara ni membangun dengan pelbagai kemajuan teknologi, tetapi pada masa yang sama alam sekitar kita ini selamat untuk kita duduki. Kiranya kita nak macam itulah negara membangun tapi pada masa yang sama selamat untuk kita duduki dan bebas daripada segala pencemaran. Ya, bila bercakap berkenaan tentang impak kepada alam sekitar ini, selagi mana manusia terus berinteraksi dengan alam sekitar, maka selagi itu pencemaran akan terus berlaku. Betul. Cuma bagaimana kita meminimalkan impak tersebut. Dr. Falah, apabila kita bercerita berkenaan teknologi hijau, pastinya di peringkat dasar banyak yang telah dilaksanakan. Ada dasar teknologi hijau dan juga dasar-dasar di bawah kementerian. Tetapi bagaimana sebenarnya ataupun apakah sebenarnya penumpuan-penumpuan yang boleh kita berikan kepada dasar-dasar yang telah dilaksanakan, usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam membangun atau membantu teknologi hijau ini? Okey, terima kasih. Daripada sisi kerajaan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasihlah kerana kita telah lihat banyak dasar-dasar yang telah dilaksanakan, inisiatif yang telah dijalankan daripada pihak kerajaan. Contohnya daripada tahun 2009 dasar teknologi hijau negara telah diperkenalkan dan pelan tindakan kecekapan tenaga negara telah dijalankan dalam untuk tempoh 10 tahun daripada tahun 2016 hingga tahun 2025. Tujuannya adalah untuk mendorong penerapan kecekapan tenaga dari segi pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Dan pada tahun 2023, kerajaan telah memberi keutamaan bagi penggunaan teknologi hijau dengan melanjutkan lagi allowance cukai pelaburan hijau untuk pembelian aset teknologi hijau dan pengecualian cukai pendapatan hijau ke atas penggunaan perkhidmatan teknologi hijau. Dari situ, selain daripada itu, pelbagai inisiatif lain yang telah dijalankan seperti kempen kita semula dan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya kepada pelajar-pelajar daripada peringkat sekolah rendah sehingga sekolah menengah dan universiti. Dr. Siti, mengapa kita perlu menghasilkan teknologi hijau ini? Saya pernah terdengar mungkin mitos mengatakan ia memang benar teknologi hijau ini memberi kesan yang minimal kepada alam sekitar dan mampu mengurangkan masalah alam sekitar, tetapi penghasilan teknologi itu mahal dan memerlukan banyak proses. Jadi apa rasional di sebalik penghasilan teknologi hijau ini? Okey, menarik soalan yang diberikan oleh saudara Ismail. Jadi kita lihat tadi teknologi hijau ini memang kita dah tahulah ada langkah-langkah kerajaan dah menjalankan dasar-dasar seperti dasar teknologi hijau negara. Jadi kita perlu faham dulu konsep teknologi hijau ini merujuk kepada terasnya. Jadi sebenarnya teknologi hijau ini merujuk kepada 4 teras utamalah. Jadi yang pertama, teknologi hijau ini memfokus kepada teras aspek penggunaan tenaga. Jadi yang kedua pula adalah memfokuskan kepada aspek peningkatan ekonomi. Dan yang ketiga, sudah semestinya teknologi hijau ini dapat membantu dalam kelestarian alam sekitar. Dan yang keempat, teknologi hijau ini adalah untuk sosial. Sosial di sini bermaksud kelompok masyarakat, iaitu kita semualah. Jadi seperti apa yang telah diperkatakan tadi, sumber tenaga tidak boleh diperbarui ini banyak digunakan kan. Jadi
Disebabkan itu kita lihat pada hari ini sebagai contoh kita rujuk kepada dua fokus utama iaitu aspek teras tenaga dan juga aspek teras ekonomi. Jadi kenapa teknologi hijau ni penting? Kenapa kita perlu wujudkan teknologi hijau ini? Sebabnya untuk teras yang pertama iaitu teras tenaga adalah untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber tenaga yang tak boleh diperbarui seperti contoh petroleum tadilah. Dan kita dah tahu dah dalam muka bumi ni ada dua jenis sumber iaitu sumber tenaga yang boleh diperbarui dan sumber tenaga yang tak boleh diperbarui seperti contoh bahan api fosil dan petroleum tadi. Kalau kita berterusan lah kan, kita asyik menggunakan sumber bahan api ni, lama kelamaan sumber tenaga ni akan habis dan kemudian akan pupus kan. Jadi disebabkan itulah kita perlu untuk menghasilkan teknologi hijau inilah dan ada langkah-langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan dan juga masyarakat jugalah untuk aplikasi teknologi hijau dalam aspek tenaga. Seperti contoh penggunaan kenderaan elektrik ataupun hybrid. Mungkin ada yang tak pernah dengar tapi kalau kita cakap kereta Tesla, ramai yang tahu. Semua segenap umur tahu kereta Tesla. Itu salah satu contohlah kenderaan di bawah kenderaan elektrik dan kenderaan hybrid. Kemudian kita boleh tengok adalah penggunaan bas elektrik dan yang terakhir untuk penggunaan tenaga adalah penggunaan kenderaan bergas asli ataupun kita panggil NGV. Kat mana kita boleh lihat banyak kenderaan bergas asli NGV ni? Dekat taksi-taksi lah, dekat jalan raya kan. Jadi itu adalah salah satu aplikasi teknologi hijau dalam aspek penggunaan tenaga. Kemudian kita beralih kepada teras yang kedua iaitu ekonomi. Macam mana teknologi hijau ini dapat meningkatkan kualiti dan ekonomi ke arah yang lebih tinggi. Sebenarnya teknologi hijau ini memang dapat membantu meningkatkan ekonomi ke arah yang lebih tinggi bukan sahaja dalam negara kita, malah dari negara-negara luar jugalah di seluruh dunia. Sebab kita dapat lihat peningkatan ekonomi ini di Malaysia especially khususnya ialah kerana Malaysia kita ni sebenarnya terkenal dengan teknologi pembuatan hijau canggih dalam industri fotovolta. Encik Ismail pernah dengar industri fotovolta? Jarang didengar. Jarang didengari kan? Mungkin akademik, kan academic term. Okey. Tapi sebenarnya kalau saya cakap solar panel atau panel solar mungkin itu lebih layman kan. So itulah sebenarnya industri fotovolta, solar panel lah sebenarnya. Pembuatan panel solar di Malaysia ni sebenarnya adalah meluaslah. Kita boleh lihat di bumbung-bumbung kediaman, di bumbung-bumbung pejabat banyak menggunakan aplikasi solar panel ataupun panel solar ini dan sebenarnya di Malaysia sendiri merupakan pusat utama pembuatan peralatan solar dengan pelbagai kilang-kilang syarikat seperti kilang First Solar, Panasonic, QCell, SunPower, Sun Edison di beberapa lokasi seperti di Kulim, di Penang, di Melaka, di Cyberjaya dan di Ipoh. Ya, apatah lagi keadaan cuaca kita juga memungkinkan untuk tenaga solar itu digunakan. Apa yang kita boleh saksikan di hadapan ini, ada beberapa pengiktirafan dan juga ada beberapa bahan-bahan yang dibawa. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pihak UiTM dan juga boleh ceritakan terus dalam masa yang berbaki seketika ini berkenaan pencapaian ini. Okey. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Sebenarnya terdapat pelbagailah inisiatif dan juga projek-projek usaha-sama yang telah dijalankan bersama dengan UiTM di Fakulti Sains Gunaan dan dalam program ekoteknologi bersama juga dengan pihak-pihak industri. So kita ada pelbagai industri sebenarnya seperti Nitori International Scholarship Foundation yang telah menawarkan tajaan beasiswa kepada dua pelajar kami di ekoteknologi Fakulti Sains Gunaan dan sebenarnya menariknya kat sini dalam beasiswa tersebut ada menawarkan latihan praktikal selama 6 bulan di Jepun. Bermaksud graduan ni sebenarnya bukan saja dapat pengetahuan dalam negara tapi juga di luar negara. Jadi apabila mereka balik semula ke Malaysia, mereka boleh orang kata give back to the society kan. Orang kata kembangkan lagi kepada masyarakat. Dan baru-baru ni kami ada buat satu showcase bersama para pelajar ekoteknologi di Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam iaitu dalam projek Upcycle Plastic Bottles. So projek Upcycle Plastic Bottles ni menarik sebab kita rather dan kita buang sisa-sisa buangan plastik ni tadi, kita ambil semula dan kita buat sesuatu produk yang bermanfaat. Jadi plastik-plastik yang contoh kita dah minum kan, kita banyak buang je. Tak, kita akan ambil semula dan kita akan proses dan hasilkan satu produk seperti bangku, seperti meja. Jadi bukan saja kita boleh menyelamatkan alam sekitar tapi pada masa yang sama kita boleh memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kepentingan alam sekitar dan boleh membangunkan ekonomi. Maksudnya adalah konsep circular economy
ekonomi ataupun kelestarian ekonomi itu berlaku. Bukanlah kita bergantung kepada linear ekonomi. Kalau linear ekonomi ini adalah take, make and kita discard. Kita buang pada alam sekitar. Jadi akan mencemarkan alam sekitar. So, circular ekonomi ni orang kata pentinglah supaya kita take, make, recycle ataupun kita reuse balik. Okey, itu kelestarian. Ya, kelestarian alam sekitar. Dr. Falah, sebagai kesimpulannya, bagaimanakah teknologi hijau ini mempunyai masa depan dan juga mempunyai satu aspek penerusan yang boleh digarap kalau sekiranya mendapat sokongan semua pihak, bukan sahaja pihak kerajaan, pihak pengguna, tetapi juga pihak industri dan juga pihak akademik untuk sama-sama membangunkan teknologi hijau. Okey, kita lihat saya tengok daripada sisi universiti dululah ya. Dan daripada sisi universiti saya ucapkan terima kasih banyak kepada UiTM. Pada tahun 2020 mereka telah memulakan langkah dengan penubuhan UiTM Green Center. Dan ia diketuai oleh pengarahnya Profesor Datin Dr. Renis Asmat. Antara projek-projek aktivitinya adalah pembinaan bus stop menggunakan tenaga solar. Dan dari peringkat segi fakulti, kita telah menubuhkan program ekoteknologi yang mana subjek-subjek yang telah diterapkan adalah berkaitan dengan kelestarian dan untuk meminimkan aktiviti alam sekitar inilah. Jadi antara usaha-usaha yang telah dijalankan adalah dengan projek agrofarm Fakulti Sains Gunaan. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada Dekan Fakulti Sains Gunaan, Prof. Farida Zuraina, kerana telah membantu sama dalam menjayakan program ini. Ia adalah konsep pertanian di hujung jari ataupun IoT dengan kerjasama Mahat Integrasi Tahfiz yang telah dirasmikan oleh Next Chancellor UiTM, Prof. Datuk Dr. Syarin Sahib. Okey. Jadi tahniah untuk penganjuran program tersebut dan juga tahniah sekali lagi kepada Fakulti Sains Gunaan UiTM kerana usaha-usaha yang berterusan ini, kerana teknologi hijau dan juga usaha melestarikan alam sekitar ini adalah usaha yang berterusan. Dikatakan tadi adalah proses dan juga produk untuk teknologi hijau. Terima kasih Dr. Falah, terima kasih Dr. Siti kerana bersama kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita boleh berbicara lebih panjang berkenaan teknologi hijau. Tahniah sekali lagi dan juga terima kasih. Kita nak berehat seketika.